Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syakirin bin Muhammad Khalid, pelajar PDPP PAI Kumpulan 3, nombor metrik D2107234. Dan pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan isu-isu etika dan perundangan pendidikan. Profesyen keguruan ini mempunyai matlamat bagi membentuk modal insan yang berkualiti. Maka guru sangat berperanan dalam membimbing dan mendidik murid dengan baik bagi melahirkan masyarakat yang berguna. Di Malaysia, guru perlulah mematuhi kod etika keguruan. Ini kerana guru adalah sebahagian daripada penjawat awam di mana tertakluk pada sistem yang dikawal oleh peraturan tata kelakuan dan tata tertib. Mari kita ketahui apa yang dimaksudkan etika, kod etika profesyen dan kod etika keguruan Malaysia. Etika. Menurut ahli falsafah, etika merujuk kepada peraturan perilaku dan adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara satu sama yang lain. Etika yang kedua, memberi pengertian prinsip-prinsip moral yang merangkumi ilmu tentang kebaikan dan sifat daripada kebenaran. American College Dictionary 1964. Etika pula yang ketiga, menurut Nicky 2009, etika ini dianggap sebagai pedoman perilaku yang dikenal pasti berkaitan dengan tindakan-tindakan manusia dalam bahagian tertentu. Dan pengertian etika yang terakhir kita dapat ambil ialah suatu usaha yang berterusan untuk mengkaji kepercayaan moral diri dan tingkah laku serta memastikan kita menjaga standard dan harapan organisasi. Seterusnya, kod etika profesyen. Kod etika profesyen ini ialah satu peraturan untuk membantu guru yang profesional dalam mematuhi prinsip-prinsip yang termaktub demi menjaga imej profesyen. Di sini terdapat 3 fungsi kod etika profesyen. Yang pertama fungsinya ialah memberi pedoman bagi setiap ahli dalam profesyen tentang prinsip profesionalisme yang dirangka. Ini bermaksud setiap ahli sedia maklum terhadap perkara yang boleh dilakukan dan perkara yang tidak boleh dilakukan. Fungsi yang kedua ialah merupakan kawalan sosial untuk masyarakat atas profesyen yang berkaitan. Dapat diertikan etika profesyen ini menyediakan pengetahuan kepada masyarakat supaya tahu kepentingan suatu profesyen dalam bidang kerjaya. Dan fungsi yang ketiga ialah membantu para profesional untuk mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesyen tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesyen. Kita lihat pula kod etika keguruan Malaysia. Kod etika ini disediakan dalam bentuk ikrar supaya para pendidik dapat mematuhi dan menjaga imej profesyen keguruan. Di bawah kod etika keguruan Malaysia terdapat tanggungjawab terhadap murid. Yang pertama, murid. Tanggungjawab terhadap ibu bapa. Yang ketiga ialah rakan sejawat dan profesyen keguruan. Dan yang keempat ialah masyarakat dan negara. Kita lihat tanggungjawab terhadap murid. Kita selaku seorang guru, kita perlu mempunyai peranan. Kita mempunyai peranan yang sangat penting untuk membentuk syahsiah murid. Dan gurulah perlu menjadi role model kepada murid. Tanggungjawab terhadap ibu bapa, di mana guru juga perlu mewujudkan perhubungan yang erat dan baik dengan ibu bapa supaya apa? Supaya dapat sokongan mereka dalam pembentukan syahsiah anak-anak. Tanggungjawab yang ketiga ialah rakan sejawat dan profesyen keguruan. Sebagai seorang guru, kita perlulah untuk bekerjasama rakan sejawat demi menjaga imej profesyen dan juga sentiasa bersedia untuk menghulurkan bantuan kepada rakan sejawat yang baru. Manakala yang keempat, tanggungjawab masyarakat dan negara. Guru dipandang mulia oleh masyarakat. Oleh itu, guru ini mempunyai accountability untuk melaksanakan tugas sebaiknya demi merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Antara contoh salah laku guru adalah seperti gangguan seksual, penderaan murid, rasuah, pecah amanah, guru tidak hadir ke sekolah dan banyak lagi. Jadi, saya akan menyentuh isu salah laku guru. Yang pertama ialah
berkaitan dengan gangguan seksual terhadap murid. Dan kalau kita dapat perhatikan dalam keratan akhbar yang dikeluarkan, guru duda didakwa merogol pelajar, guru didakwa 4 pertuduhan rogol pelajar, guru cabul 3 murid lelaki berdepan dengan penjara 110 tahun. Pelajar dakwa guru galak perbuatan rogol. Jom kita menonton pula antara klip video berita yang berkaitan dengan isu gangguan seksual terhadap murid. Guru dari sebuah sekolah agama didakwa dengan 5 pertuduhan melibatkan rogol dan liwat anak muridnya di Mahkamah Session Pasir Mas pada Khamis. Tertuduh yang mengajar bahasa Arab berusia 29 tahun mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Mahkamah kemudian menetapkan 13 September depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Tertuduh menghadapi 4 pertuduhan merogol remaja bawah umur berusia 14 tahun 3 bulan pada jam 2.30 petang pada 3, 10, 17 dan juga 14 Julai lalu di sebuah rumah di Wakaf Baru. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 376 kurungan 1 Kanun Kesiksaan yang boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Jika dilihat isu gangguan seksual yang dilakukan oleh guru semakin berluasa, gangguan seksual yang dilakukan oleh para pendidik ini menunjukkan mereka ini tidak ada rasa tanggungjawab untuk melindungi anak didik mereka di bawah jagaan mereka. Seharusnya sekolahlah menjadi tempat yang selamat untuk murid-murid belajar. Tetapi malangnya harapkan pagar makan padi. Persoalannya, mengapakah isu gangguan seksual ini berlaku? Kita perlu fahami bahawa gangguan seksual ini boleh dikategorikan kepada 2 bahagian. Yang pertama, gangguan seksual berbentuk ugutan dan yang kedua, gangguan seksual berbentuk ancaman terhadap ketenteraman peribadi. Kementerian Sumber Manusia pada tahun 1999 mengkategorikan bentuk-bentuk gangguan seksual kepada 5 jenis, iaitu gangguan secara lisan seperti contoh gangguan penggunaan bahasa lucah sama ada cerita daripada segi cerita, jenaka, gurauan dan membuat bunyi-bunyian. Yang kedua, gangguan secara isyarat yang mana merenung, menjeling, menggoda dan menjilat bibir. Seterusnya, jenis yang ketiga ialah gangguan secara visual, iaitu seperti contoh menghantar mesej, gambar, email, poster yang berunsur seks. Seterusnya, yang keempat, gangguan secara fizikal, iaitu mendekati, jarak yang terlalu dekat, memegang, memeluk, mencium dan juga meraba. Dan jenis yang kelima ialah gangguan secara psikologi, iaitu merapati secara seksual, memujuk rayu, mendesak dan mengugut untuk memenuhi keinginan nafsu sama ada melalui telefon ataupun surat sehingga menimbulkan tekanan emosi kepada mangsa. Guru yang melakukan tingkah laku negatif ini boleh disabitkan di bawah peraturan kelakuan dan tata tertib. Gangguan seksual merupakan salah satu perilaku terlarang mengikut Peraturan 4A Peraturan Pegawai Awam Kelakuan Tata Tertib 1993 dalam kurungan PU kurungan A 395/1993. Berikut adalah Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 5 tahun 2018. Kita boleh lihat perkeliling berkaitan dengan garis panduan pengendalian kes gangguan seksual di tempat kerja. Seperti mana kita boleh lihat di dalam kotak merah itu, pada item yang keempat memfokuskan berkaitan dengan gangguan seksual dalam peraturan-peraturan pegawai awam melakukan kelakuan dan tata tertib 1993. Dan juga kita boleh lihat dan perhatikan termaktub juga tata cara tindakan tata tertib di dalam buku di mana bagi item gangguan seksual di dalam kotak merah yang terdapat anak panah menunjukkan ia tertakluk di bawah peraturan 4A. Mari sama-sama kita lihat punca tingkah laku guru berkaitan dengan isu tersebut, iaitu berkaitan dengan gangguan seksual terhadap murid. Yang pertama, kalau kita lihat, ialah berpunca kerana kurang memahami dan menghayati etika keguruan.
kerana inilah yang menyebabkan mereka tiada rasa tanggungjawab dan komitmen terhadap tugasan dan bidang yang diceburi. Manakala punca yang kedua ialah tiada kesedaran dan tiada penghayatan agama. Apabila nilai kerohanian dalam diri seseorang itu hilang, maka menyebabkan diri mudah terjebak ke kancah perkara yang negatif. Manakala punca yang ketiga ialah mempunyai masalah keluarga. Ekoran daripada permasalahan ataupun keretakan rumah tangga menyebabkan seseorang itu boleh mengalami tekanan sehingga menyebabkan ataupun bertindak di luar jangkaan melakukan perkara-perkara yang tidak senonoh. Yang keempat, tekanan bebanan kerja yang dihadapi punca kepada stres. Apabila kita melihat seseorang itu mengalami tekanan dan stres, maka ia mencari satu solusi, jalan yang dapat memberikan kenikmatan dan kepuasan bagi melerai segala tekanan dan juga bebanan yang dihadapi sewaktu di dalam pekerjaan. Dan punca tingkah laku untuk yang kelima ialah pengaruh media massa. Dan kita akui dengan kehebatan teknologi pada hari ini menyebabkan seseorang itu mudah untuk mengakses secara elektronik ataupun media cetak untuk mendapatkan perkara-perkara bahan-bahan yang berunsur seksual. Seterusnya, implikasi gangguan seksual. Mari kita lihat yang pertama, implikasi terhadap mangsa. Ia akan memberikan prestasi pembelajaran mangsa menjadi jatuh ataupun merundup. Ini kerana faktor hilang keyakinan diri. Dan ianya juga memberi implikasi daripada segi kesan terhadap psikologi, menyebabkan seseorang itu ataupun mangsa akan berasa kemurungan, depresi, ketakutan dan banyak lagi. Seterusnya, implikasi yang kita dapat lihat daripada aspek guru, maka kita akan dapat lihat hubungan guru dan murid menjadi renggang dan hilang kepercayaan. Maka menyukarkan untuk murid menerima ilmu atas faktor hilang kepercayaan mereka terhadap guru. Seterusnya, yang kedua ialah hubungan dengan rakan sejawat. Maka dalam bekerja kita memerlukan satu kumpulan supaya dapat bekerja secara kolaboratif. Maka apabila hubungan itu terjejas, maka akan mengakibatkan kesan daripada segi produktiviti pekerjaan kita. Dan seterusnya, implikasi yang ketiga ialah dipandang serong dan tidak lagi diterima masyarakat. Seterusnya, kita lihat implikasi gangguan seksual dari sudut sekolah. Yang pertama, kita dapat lihat implikasinya ialah reputasi dan imej sekolah tercalar. Ini kerana apabila kes telah mendapat liputan akhbar dan mendapat menjadi siasatan pihak polis, maka mengakibatkan nama dan imej sekolah itu akan tercalar. Seterusnya, hilang kepercayaan ibu, ayah, murid untuk menghantar anak-anak mereka bersekolah di sekolah tersebut. Dan yang seterusnya, implikasi yang ketiga dari aspek sekolah ialah dilabel. Sekolah ini akan dilabel menjadi tempat yang tidak bermoral. Seterusnya, kita lihat implikasi daripada segi ibu bapa dan masyarakat. Hubungan antara guru dan ibu bapa serta masyarakat akan menjadi renggang. Ini kerana kredibiliti guru akan dipertikai kerana mereka ini adalah orang yang sewajarnya untuk menjadi pelindung ketika mana berada di sekolah. Akan tetapi sebaliknya. Dan seterusnya, implikasinya ialah menjatuhkan maruah ibu bapa dan masyarakat ekoran mendapat perhatian media. Dan implikasi yang seterusnya dari aspek profesion keguruan, yang pertama, dipandang serong oleh masyarakat. Seterusnya, profesion ini, keguruan ini tidak lagi dianggap sebagai satu profesion yang mulia. Yang mana kita sedia maklum, tugas seorang guru itu adalah satu tugasan yang mulia kerana menyampaikan ilmu kepada anak-anak didik bangsa. Dan yang seterusnya, yang ketiga ialah hilangnya minat generasi muda untuk menjadi penyambung sebagai legasi kepada profesion keguruan. Seterusnya, cadangan dan cara mengatasi. Antaranya ialah yang pertama, memaklumkan kejadian gangguan seksual kepada pegawai awam lain agar mendapat memberi sokongan kepada mangsa. Yang kedua, cara mengatasi ialah menghadiri bengkel ataupun kursus ataupun program kemahiran peningkatan diri. Seterusnya, cadangan yang ketiga bagi mengatasi isu ini ialah menguatkuasakan undang-undang kepada pesalah. Seterusnya, cadangan yang keempat ialah kita perlu mendapatkan bantuan daripada aspek psikologi dari kaunselor, pegawai kaunseling
atau ahli profesional kesihatan jiwa yang boleh mengendalikan kes gangguan seksual. Dan cadangan yang terakhir ialah memberikan pendedahan kepada murid melalui pendidikan seksual agar murid dapat mengetahui anggota mana yang tidak boleh disentuh. Baiklah, kupasan isu salah laku guru yang kedua ialah berkaitan dengan guru tidak hadir ke sekolah selama 7 bulan. Dan kalau kita dapat lihat keratan akhbar yang menceritakan berkaitan dengan saman guru untuk tamatkan budaya berdiam diri. Saman guru tidak masuk ke kelas selama 7 bulan dan kementerian kecewa aduan guru tidak hadir 7 bulan tidak diendahkan. Jom kita ikuti klip video berita yang menyiarkan berkaitan dengan ketidakhadiran guru selama 7 bulan. Semasa saya berada di tingkatan 4 pada tahun 2017, seorang guru dengan sewenang-wenangnya tidak masuk ke kelas kami tanpa alasan yang munasabah. Beliau masuk ke kelas pada mulanya, tetapi lama-kelamaan beliau langsung tidak masuk ke kelas selama berbulan-bulan dan mengabaikan hak pendidikan yang sewajarnya kami dapat. Kami sudah melaporkan perkara ini kepada pengetua, tetapi pengetua lebih membela guru ponteng ini daripada pelajar yang ingin mendapatkan pendidikan. Adakah pengetua sekolah lain juga bersikap sedemikian? Adakah itu dasar rasmi Kementerian Pendidikan? Banyak masa yang telah terbuang begitu sahaja disebabkan sifat guru ini yang tidak masuk ke kelas. Guru ini sanggup membiarkan kami terkapai-kapai mencari ilmu sendiri. Kementerian Pendidikan Malaysia kecewa jika benar dakwaan bahawa aduan seorang remaja di Kota Bulut Sabah mengenai ketidakhadiran seorang guru di sekolahnya selama 7 bulan tidak diendahkan sebelum ini. Timbalan Menterinya Teo Nii Ching berkata kejadian itu berlaku pada 2015 dan pihaknya masih menunggu laporan lengkap daripada Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan bangunan baru Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP Cawangan Selangor hari ini. Baiklah, isu tingkah laku guru berkaitan isu tersebut kita dapat lihat. Yang pertama, guru tidak masuk ke kelas sewaktu tempoh pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, isunya ialah guru ini tidak hadir ke sekolah tanpa sebab atau urusan peribadi yang tidak mematuhi sebab dan alasan yang dibenarkan dan munasabah untuk tidak hadir ke sekolah. Seterusnya, isu yang ketiga, kita dapat lihat guru ini ia mengambil cuti melebihi daripada tempoh masa yang dibenarkan tanpa pengetahuan ketua jabatan. Manakala isu ini yang keempat kita dapat kupas, iaitu guru tidak berada di sekolah atau di tempat yang sepatutnya dia bertugas selepas membuat pengakuan sudah hadir pada waktu pagi dan hanya balik untuk mendaftar pulang. Dan kesalahan ini adalah di bawah tata cara tindakan bagi kes tidak hadir selama 7 hari berturut-turut dan tidak dapat dikesan adalah diperuntukkan di bawah Peraturan 26 Peraturan Pegawai Awam dalam kurungan Kelakuan Tata Tertib 1993 PU kurungan A 395 Malang 1993. Baik, berkaitan dengan isu, mari kita lihat apa tindakan yang sewajarnya dilakukan bagi seorang ketua jabatan terhadap guru yang tidak hadir ke sekolah melebihi 7 hari berturut-turut. Pertama sekali, ketua jabatan perlulah menghantar surat kepada pegawai itu sendiri dan dihantar melalui AR register di alamat akhir yang diketahui, dan juga ketua jabatan perlulah mengarahkan untuk melaporkan dengan segera. Kemudian langkah seterusnya ialah ketua jabatan perlu mengambil tindakan pengesanan ke atas pegawai, sama ada dengan cara menghubungi pegawai tersebut ataupun mendapatkan rekod-rekod perjalanan ataupun menghubungi ahli waris, Jabatan Imigresen dan sebagainya untuk mendapatkan pengenalpastian keberadaan seseorang guru itu. Dan apabila langkah kedua ini telah dilaksanakan, maka jika surat sudah diserahkan, pegawai pula dapat hadir semula ataupun tidak, maka apa yang perlu dilakukan ialah ketua jabatan perlu mengemukakan satu laporan kepada pihak berkuasa tata tertib PBT untuk diambil tindakan. Seterusnya,
pihak PBT pula akan memulakan tindakan mengikut tata cara tindakan secara tata tertib biasa. Dan sekiranya jika surat telah diserahkan ataupun AR register telah dikembalikan, maka langkah seterusnya yang perlu dilakukan oleh Ketua Jabatan ialah mengemukakan satu laporan kepada pihak berkuasa tata tertib PBT untuk mengambil tindakan seperti hukuman buang kerja ataupun turun pangkat. Seterusnya langkah berikutnya ialah pihak berkuasa PBT perlu mengambil langkah menyiarkan satu notis dalam akhbar dalam bahasa kebangsaan dan mempunyai edaran seluruh negara. Seterusnya, apabila telah dilakukan prosedur mengeluarkan notis di akhbar, maka kita lihat pula apa yang terjadi. Yang pertama, tindakan selepas penyiaran notis di akhbar. Pertama, jika pegawai itu melaporkan diri untuk bertugas dalam 7 hari dari notis dikeluarkan, maka Ketua Jabatan hendaklah melaporkan kepada PBT untuk mengambil tindakan tata cara tindakan dan tata tertib biasa. Adapun sekiranya pegawai tidak melaporkan diri untuk bertugas dalam masa 7 hari daripada notis dikeluarkan, maka pegawai hendaklah disifatkan sebagai telah dibuang kerja buat kuat kuasa daripada tarikh tidak hadir bertugas. Seterusnya, pembuangan kerja tersebut hendaklah diberitahu dalam warta kerajaan mengikut peraturan 26/7 PU-A 395/1993. Berikut adalah tata cara tindakan bagi kes seperti mana yang telah saya nyatakan dan betangkan sebentar tadi. Maka ini adalah sumber yang saya perolehi daripada buku tindakan tata tertib. Seterusnya, kita dapat lihat tindakan prosedur perjalanan yang dilakukan kepada guru yang telah melakukan salah laku tidak hadir ke sekolah, sehinggalah kalau kita dapat lihat tindakan itu daripada Ketua Jabatan turun kepada pihak berkuasa tata tertib dan sehinggalah kepada langkah tindakan penyiaran kepada notis di akhbar. Dan ini pula kita dapat lihat warta kerajaan Peraturan Pegawai Awam Kelakuan Tata Tertib 1993. Mari kita lihat punca tingkah laku guru berkaitan dengan isu tersebut. Yang pertama kita dapat lihat puncanya ialah kurang memahami dan menghayati etika keguruan. Apabila tidak memahami dan menghayati itu, maka mengakibatkan tiada penghayatan untuk melaksanakan, tiada penghayatan dan timbul rasa cinta kepada bidang profesion. Yang kedua, sikap guru yang sambil lewa atau hanya mengutamakan urusan peribadi melebihi tanggungjawab sebenar dalam profesion keguruan. Dan yang ketiga, kita dapat lihat puncanya ialah mengalami masalah peribadi dan keluarga sehingga menyejaskan fokus terhadap kredibiliti sebagai seorang guru. Maka ia mengakibatkan terbawa-bawa permasalahan ini ke dalam bidang pekerjaan kita. Yang keempat ialah apabila seseorang itu tidak menguruskan masa dengan baik untuk urusan keguruan dan juga urusan peribadi hingga memberikan kesan kepada emosi dan juga psikologi hingga mengabaikan tanggungjawab yang sewajarnya. Seterusnya kita lihat implikasi ketidakhadiran guru ke kelas. Maka kita lihat daripada aspek murid apa yang akan memberi impak ataupun implikasi kepada murid. Yang pertama kita dapat lihat prestasi pembelajaran murid akan merosot. Ini kerana murid tidak dapat melalui proses pengajaran dan pembelajaran seperti biasa di dalam kelas. Yang kedua, akan mengakibatkan hilangnya tumpuan murid atas faktor pertukaran guru. Ini berpunca apabila guru yang sepatutnya mengajar tidak hadir, maka ia digantikan. Seringkali diganti dengan guru lain. Maka mengakibatkan hilangnya tumpuan fokus murid dalam pembelajaran. Implikasi yang kedua ialah daripada aspek guru, maka ia akan kita dapat lihat hubungan guru dan majikan dengan rakan sekerja menjadi merosot. Dan yang kedua, daripada aspek guru, mewujudkan budaya kerja yang tidak ikhlas dan tidak berkualiti. Ini kenapa? Kerana apabila ketidakhadiran seseorang guru itu akan mengakibatkan pihak sekolah akan menyediakan jadual ganti terhadap guru tersebut.
Sedangkan kalau kita lihat, setiap guru itu perlu mempunyai masa rehat yang tersendiri bagi memberi ruang kepada guru tersebut berehat. Akan tetapi waktu rehat mereka digunakan untuk menggantikan kelas guru yang tidak hadir. Seterusnya akan mengakibatkan rasa kurang ataupun tidak ikhlas dalam melaksanakan tanggungjawab yang telah diberikan. Seterusnya, implikasi yang ketiga daripada aspek sekolah, pihak sekolah terpaksa menyediakan jadual guru ganti. Yang kedua, kita dapat lihat implikasinya ialah akan menjejaskan pengurusan sekolah atas sebab jawatan yang disandang itu terabai. Bayangkan, guru yang telah dilantik, yang sudah mempunyai beberapa jawatan kuasa tanggungjawab, tidak hadir dan telah mengabaikan tanggungjawab tersebut di sekolah, akan menyukarkan pihak sekolah. Dan yang seterusnya, implikasi yang ketiga dari sudut aspek sekolah ialah akan menjatuhkan imej sekolah. Dan di sini saya akan datangkan cadangan cara-cara untuk mengatasi bagi isu ketidakhadiran guru ke sekolah. Yang pertama, perlu pihak sekolah menganjurkan, pihak sekolah ataupun pihak yang berwajib menganjurkan ceramah ataupun bengkel bagi meningkatkan nilai-nilai dan tanggungjawab terhadap profesion. Cara cadangan yang kedua ialah pihak sekolah perlulah mempertingkatkan lagi sistem pemantauan ataupun dikenali sebagai mentoring dan susulan yang sedia ada. Ini bagi memudahkan pantauan ataupun follow up daripada pihak sekolah terhadap guru-guru. Dan cadangan cara mengatasi yang ketiga ialah menyediakan khidmat kaunseling dan juga motivasi. Manakala cadangan cara bagi mengatasi yang keempat ialah rakan sejawat perlulah memainkan peranan dengan sentiasa saling memberi peringatan dan juga nasihat agar tidak terjerumus daripada terlibat dalam kes salah laku. Jadi rumusan yang saya dapat berikan pada pembentangan ini ialah guru merupakan seorang insan yang perlulah menjiwai dan memahami serta mempunyai rasa tanggungjawab terhadap profesionnya. Dengan menghayati kod etika perguruan, sudah pasti guru akan dapat melaksanakan tanggungjawab dan tugasnya dengan penuh komitmen. Kepatuhan kepada tata kelakuan ini akan melahirkan perkhidmatan perguruan yang bersih, cekap dan amanah. Sekian daripada saya. Terima kasih.